Okey, dengar ya. Boleh tak? Boleh. Okey. Qala al-musannif al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Wa nattabi'u al-sunnah wal jamaah ataupun wa natba'u al-sunnah wal jamaah wa najtanibu asy-syududha wal khilafa wal furqah. Kita akan mengikuti as-sunnah dan juga jamaah, dan kita tidak akan menjauhi, dan kita akan menjauhi segala yang syaz. Yang syaz iaitu yang menyalahi ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjauhi al-khilaf, perbezaan, wal furqah, dan juga perpecahan. Al-khilaf iaitulah yang merujuk kepada satu pandangan yang menyanggahi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wal furqah, dan juga perpecahan. Perpecahan iaitu yang merujuk kepada memisahkan diri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membentuk satu kelompok ataupun suatu taifah ataupun jamaah yang berasingan daripada jamaah ataupun kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sebaliknya, kita menuruti saranan daripada Al-Quranul Karim, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Hendaklah kamu mendirikan agama, melaksanakan agama, menegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah belah kerana agama ataupun dalam melaksanakan agama. Jadi sebab itu di sini ada tiga peringatan yang diberikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Yang pertama ialah mengelak daripada asyuzuz dan perkara-perkara yang pelik, asyaz, dan perkara yang menyalahi ijma' para Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga khilaf. Yang kedua, mengelakkan berlakunya percanggahan di antara sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ketiganya adalah mengelakkan al-furqah. Kita mengadakan kelompok yang berbeza yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah atau yang menjanggahi imam-imam para Ahlussunnah wal Jamaah. Wa nuhibbu ahlal adli. Kemudian kalau kita nak tafsirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan juga bersama dengan as-sahabah. Makna jamaah di sini iaitu as-sahabah. Jamaah itu as-sahabah. Sebagai pesanan Nabi SAW, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di kalangan kamu, kata Nabi SAW kepada para sahabat, maka dia akan menemui atau mendapati atau melihat perbezaan, percanggahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka naklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnah khulafa, para khalifah yang mendapat petunjuk, yang sentiasa dalam hidayah selepas kematianku. Dalam hadis yang lain, apabila ditanya kepada Nabi SAW, siapakah kelompok yang berada dalam kebenaran dan juga yang akan masuki syurga, berbanding dengan 72 kelompok lagi yang berada dalam kesesatan,
dan juga dalam neraka. Kelompok yang satu itu yang selamat itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan sahabat-sahabatku. Jadi sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jamaah itu merujuk kepada para sahabat. Jadi orang-orang yang berakidah sebagaimana para sahabat, sebagaimana Rasulullah dan juga para sahabat. Dan itu juga yang para imam-imam yang terdahulu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rujukan yang sandaran. Imam-imam mazhab 4, dan juga imam-imam Imam Ahmad, imam pembela Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu semua imam-imam yang diiktiraf oleh ulama-ulama sepanjang zaman bahwasanya mereka berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi firqah yang lain, taifah yang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu yang disebut sebagai al-firaq. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah. Kita mengasihi orang yang adil dan juga amanah, dan sebaliknya kita membenci orang yang zalim dan juga khianah. Jadi sebelum ini kalau kita perhatikan ada beberapa penegasan daripada Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ada yang berkait dengan pegangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada yang berkait dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berkait dengan masalah pemerintahan, masalah siasah. Di mana walaupun kita berdepan ataupun kita hidup pada zaman khalifah yang zalim, pemerintah yang zalim, namun Nabi SAW berdasarkan kepada hadis melarang kita untuk keluar menentang mereka. Sebaliknya bersabar dan menunggu masa yang sesuai untuk mengubah pemerintah yang zalim tersebut. Bukan bermakna kita menyetujui kezaliman mereka, tetapi keluar menentang ataupun keluar mengadakan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang zalim itu akan bawa kepada perpecahan kepada umat. Sebagaimana yang berlaku pada hari ini di Syria, di Iraq dan sebagainya. Yang menderitanya adalah masyarakat dan juga umat. Pemerintah yang zalim itu belum tentu akan jatuh kerana dia akan gunakan segala kekuatan yang ada yang kebiasaannya akan bawa kepada pertumbuhan darah, kematian yang banyak dan sebagainya. Jadi sebab itu Nabi SAW memerintahkan kita supaya kita menanganinya dengan penuh kesabaran. Dan kita menyerahkan kepada orang yang diberi mandat untuk mengangkat khalifah atau pemerintah, iaitu Ahlul Hil wal Aqd. Bukan yang keluar mengangkat senjata. Walaupun begitu, itu tidak makna bahasanya kita meredai mereka. Maka sebab itu dalam matan ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan, dari sisi kasih kita hanya mengasihi ahlul adli wal amanah, orang yang adil dan juga amanah. Wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah, dan pada sama atau sebaliknya kita benci orang-orang yang zalim dan juga khianat. Wa naqulu Allahu a'lam fima ishtabaha alaina ilmuh. Dan dalam perkara yang timbul kesamaran kepada kita tentang ilmunya,
akan berkata, Allah lah yang paling mengetahui. Dalam perkara yang timbul kesamaran kepada kita tentang ilmunya, kita akan berkata, jadi kita tidak akan mandai-mandai dalam perkara yang sama-sama masuk yang berkait dengan al-ayat al-mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang tidak dibuka ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Di antaranya huruf-huruf al-muqatta'ah di awal surah Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim, Nun, Sad dan sebagainya. Maka sebab itu kita perhatikan dalam tafsir kebanyakan mufassirin akan menyebutkan ya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Nah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang lebih mengetahui akan maksudnya dengan huruf-huruf itu. Dan maka tidak suka untuk meneka dalam kesamaran. Mana untuk mengandai-andaikan begitu begini sebagainya. Inilah pandangan salaf, pandangan as-salafus salih. Dan begitu juga ayat-ayat yang makna zahirnya menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti ayat-ayat summa stawa ala arsh. Allah beristiwa di atas arasy. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wasna'il fulka bi a'yunina dan sebagainya. Ayat-ayat menyebut tentang mata, mensebabkan mata kepada Allah Ta'ala. Maka makna lafaz-lafaz zahir itu menyerupakan Allah dengan makhluk, maka para salafus salih dan mereka menafikan penyamaan laisa kamitslihi syai'. Dan setelah mereka menafikan Allah tidak sama dengan sesuatu, lalu ayat-ayat itu dan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak suka mentakwilkan kerana mereka merasakan bahawa kita tidak pasti apa maksud yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dalam perkara-perkara yang menimbulkan kesamaran yang lain seperti persoalan tentang ruh dan persoalan tentang qada dan qadar dan persoalan tentang masa depan, perkara-perkara yang ghaibiyat. Dan maka tidak suka mengandai-andaikan. Maka tidak suka bersembang dan berlebih-lebihan. Dan sebaliknya mereka suka untuk menyibukkan diri dengan umat dengan perkara-perkara amalan-amalan ibadat-ibadat dan juga dengan ma'rifah yang mana yang telah pun Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadar kama jaa fil athar. Kita juga meyakini sebab nara di sini bukan ru'yah basariyah tapi ru'yah qalbiyah. Kita juga melihat dengan hati. Makna meyakini dengan hati. Keharusan menyapu di atas khuf ketika musafir dan ketika hadir dalam negeri. Sebagaimana yang terdapatlah hadis. Kenapa Imam Abu Ja'far At-Tahawi memasukkan keharusan menyapu di atas khuf ini dalam akidah? Kerana ini adalah ijma'. Keharusan menyapu di atas khuf adalah ijma' para ulama'. Jadi orang yang menolak keharusan menyapu khuf, maka dia telah berpandangan dengan suatu keyakinan yang menyanggahi ijma' para sahabat. Jadi sebab itu, walaupun zahirnya nampak persoalan fiqh, tapi sebenarnya dia telah masuk dalam menafikan perkara yang ijma' para ulama', iaitu perkara yang menjadi i'tiqad al-sunnah wal jamaah, iaitu berpegang dengan ijma' para ulama', para fuqaha sepanjang zaman.
Menyapu khuf ketika musafir diharuskan oleh syariat berdasarkan hadis Nabi SAW iaitu 3 hari 3 malam. Adapun ketika dalam negeri harus seseorang itu menyapu atas khuf selama sehari semalam ataupun 24 jam. Yang dimaksudkan menyapu khuf iaitu sebagai ganti kepada membasuh kaki semasa mengambil wuduk. Jika sekiranya seseorang itu memakai khuf setelah dia menyempurnakan wuduknya. Setelah dia sempurna wuduk, kemudian dia pakai kasut, sejenis kasut yang tidak semestinya daripada kulit, tapi daripada material yang tidak terlap air, yang hanya dimaafkan air yang masuk melalui lubang-lubang jahitan. Ini ada material itu sendiri tidak dapat ditembusi oleh air. Maka khuf yang dipakai ia menutupi keseluruhan kawasan kaki yang wajib dibasuh ketika wuduk dan dipakai semasa sempurna wuduk, mana dalam keadaan suci daripada hadas kecil atau hadas besar. Maka apabila wuduk terbatal dan setelah itu semasa mengambil wuduk semula, tak perlu kita buang kasut, sebaliknya kita sapu saja air di bahagian atas kasut, sebagaimana kita menyapu kepala lah. Ya, kerana itu dinamakan al-mashu alal khuffain. Dan keharusan ini adalah ijma' para ulama, ijma' para sahabat, kerana dia diriwayatkan dengan hadis yang mutawatir. Diriwayatkan oleh sahabat dengan mutawatir daripada Nabi SAW. Wal hajj wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ati la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Haji dan jihad akan berterusan. Yang kewajipan haji dan juga jihad akan berterusan dilaksanakan oleh kaum muslimin bersama pemimpin-pemimpin yang memegang urusan pemerintahan mereka, sama ada yang baik atau yang jahat. Mana sama ada pemimpin yang saleh ataupun yang zalim. Yang jahat ni yang zalim. Apabila mereka dibai'ah oleh kaum muslimin dengan bai'ah yang sah, ya, maka apabila mereka melancarkan jihad wajib, ya, kita menyertai. Jangan beralasan bahasanya mereka zalim dalam pemerintahan lalu kita mengabaikan tanggungjawab jihad yang dilancarkan oleh khalifah atau pemerintah yang sah. Dan begitu juga haji, ya, diisytiharkan musim haji, kenampakan anak bulan oleh pemerintah yang sah, yang maka wajib kita akur. Jangan kita mengisytiharkan lain pula daripada apa yang mereka isytiharkan. Jadi kita dapat faham di sini, tuan-tuan dan sekalian, bahawasanya jihad ini dan juga urusan haji tidak boleh diisytiharkan oleh pemimpin dipanggil taifah, ya, pemimpin parti ataupun pemimpin kelompok saja. Dia mesti di ulil amri. Jadi sebab itu kita perhatikan jihad yang dilancarkan di sebahagian kelompok hari ini membawa kepada kecelaruan. Ya, kerana jihad bersenjata, ni khusus di sini yang dimaksudkan adalah jihad bersenjata, mesti dilancarkan oleh khalifah, oleh pemerintah yang sah, pemerintah yang menguasai negara umat Islam dan secara sah, yang merintah dengan secara sah, yang bukan dilancarkan oleh parti, oleh jamaah, oleh kelompok-kelompok yang tertentu. Kerana itu akan menyebabkan perang saudara, akan menyebabkan perang saudara di antara sesama umat Islam. Ila qiyamis sa'ah, ya, akan berterusan kewajipan jihad, haji dan jihad ini
akan berterusan dipimpin oleh pemerintah Islam sehinggalah saat berlakunya kiamat. La yubtiluha syai'un wa la yanquduhuma. Tiada apa pun yang boleh membatalkan keduanya, kewajipan keduanya, ataupun memberhentikan pelaksanaan akan kedua-duanya. Wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'alahum 'alaina hafizin. Kita juga beriman dengan malaikat kiraman katibin. Kiraman yakni malaikat yang mulia, katibin yang menjadi pencatat amalan hamba. Di mana Allah telah menjadikan mereka sebagai pengawas ke atas kita. Hafizin. Jadi tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada matan ini kita melihat Imam Abu Ja'far At-Tahawi pada pandangan dia malaikat kiraman katibin ini adalah malaikat yang sama dengan malaikat hafazah. Namun demikian sebahagian ulama termasuk Imam Ibn Katsir ada menakalkan dalam tafsirnya pandangan yang menyatakan bahawa malaikat kiraman katibin adalah berlainan dengan malaikat hafazah, malaikat yang bertugas untuk menjaga. Kiraman katibin iaitu malaikat raqibun atid, malaikat yang mencatat amalan kita. Mereka berada di kanan kiri. Seorang berada di kanan dan seorang berada di kiri. Dan malaikat hafazah berlainan pula iaitu malaikat yang menjaga kita selama ajal kita belum sampai. Iaitu mereka berada di depan dan belakang. Malaikat kiraman katibin atau raqibun atid berada di kanan dan kiri. Seorang di kanan, seorang di kiri. Adapun malaikat hafazah seorang di depan dan seorang di belakang. Jadi kesimpulannya berdasarkan pandangan yang kedua, ada 4 malaikat yang sentiasa mengiringi manusia. Wa nu'minu bil malakil mauti wa al-muwakkali biqabdi arwahil alamin. Kita juga beriman dengan malaikat maut. Malaikat maut yang diserahkan kepadanya tugas mencabut roh-roh makhluk bernyawa di alam ini. Jadi berdasarkan matan ini kita dapat faham bahawasanya malaikat maut bukan saja bertugas mencabut nyawa manusia tapi juga semua makhluk bernyawa di alam ini. Dalam Al-Quranul Karim ada ketikanya Allah menyebutkan malakul maut, satu malaikat nama yang mencabut nyawa. Dan ada ketikanya Allah menyebutkan al-malaikah, umum malaikat yang merujuk pada sekumpulan malaikat. Dan ada ketikanya Allah menyebutkan rusuluna, malaikat kami dengan rusuluna, utusan kami, utusan yang dihantar untuk mencabut nyawa makhluk yang bernyawa. Jadi kita dapat simpulkan bahawasanya malaikat maut ini dia ada ketuanya. Ketuanya, malaikat yang mencabut nyawa ini ada ketuanya yang disebut dengan malakul maut dalam Quran. Dan juga dalam kitab-kitab disebut dengan Israel. Dalam kitab Quran dan hadis tidak disebut Israel, hanya disebut dengan malakatul maut, malaikat kematian. Dan dia ada awanuhu, ada malaikat pembantu-pembantunya. Wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbih wa dinihi wa nabiyih ala ma ja'at bil akhbaru an Rasulillah alaihi salatu wassalam wa an sahabati ridwanullahi alaihim. Juga kita beriman dengan azab kubur bagi ahlinya, yakni ahli kubur, orang-orang yang dikebumikan. Soalan kita beriman juga dengan soalan malaikat munkar nakir terhadap penghuni kubur di dalam kubur berkenaan dengan Tuhannya, agamanya dan juga nabinya. Jadi sebagaimana Nabi SAW menceritakan dalam hadis bahwasanya apabila
sebaik saja mayat itu dikebumikan dia akan didatangi oleh malaikat Munkarun wa Nakir. Nah, malaikat Munkar Nakir yang bertanyakan soalan kepada dia yang tentang agama Tuhannya, Marabbuka, siapa Tuhan kamu, dan tentang nabinya, siapa nabi yang diutuskan kepada kamu, dan tentang agama yang dianutinya. Iaitu mengikut sebagaimana diceritakan oleh khabar-khabar, yakni hadis-hadis daripada Nabi SAW dan juga daripada riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu anhum. Wal qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin niran. Maka kubur akan menjadi sebuah taman dari taman-taman syurga atau satu jurang. Hufratun makna lubang ataupun jurang. Min hufarin niran, daripada lubang-lubang neraka. Wa nu'minu bil ba'tsi wal jaza'il a'mali yawmal qiyamati wal ardi wal hisabi wa qira'atil kitabi was thawabi wal iqabi was sirati wal mizani. Kita juga beriman dengan kebangkitan semula, yakni kebangkitan semula manusia daripada kubur apabila berlaku tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil di akhirat nanti. Balasan, kita juga beriman dengan balasan terhadap amalan-amalan pada hari kiamat. Beriman dengan pembentangan, ini ardu, iaitu pembentangan buku catatan amalan, di mana buku catatan akan berlegar di angkasa dan kemudian akan menuju kepada tuannya. Ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kiri. Sebab itu ahlul yamin, ashabul maimanah, golongan kanan, wa ashabul masyamah, golongan kiri. Yang menerima golongan kanan iaitu ahli syurga yang akan menerima buku catatan dengan tangan kanan dan juga di arah depan. Dan orang-orang kafir, ashabul masyamah, golongan kiri, ahli neraka, akan menerima buku catatan di arah belakang dan juga melalui tangan kiri. Dan juga beriman dengan hisab dan juga perhitungan. Beriman juga dengan pembacaan buku catatan amalan, iaitu buku catatan akan dibentang di hadapan kita dan kita akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya berada di dalam buku tersebut. Dalam sahaif, dalam buku catatan kita, sahaiful a'mal dipanggil. Beriman dengan thawab wal iqab, dengan pahala, dengan balasan, wasirat, dan juga titian yang membentang di atas neraka Jahannam, bermula daripada mahsyar, berakhir dengan syurga. Siapa yang melintasinya akan sampai ke syurga, dan siapa yang berjaya melintasinya akan sampai ke syurga, dan siapa yang jatuh ke dalam neraka, wal'iyazbillah. Ada yang melintasinya sebatas kilat, dan ada yang menunggang kenderaan yang disediakan Allah, dan ada yang berjalan kaki, ada yang mengesot dan sebagainya, yang merangkak. Dan beriman dengan al-mizan, dengan timbangan. Yang berdasarkan hadis Nabi SAW, yang akan ditimbang di atas timbangan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadili makhluk itu ialah akan letakkan timbangan itu diri kita sendiri, akan letakkan amalan-amalan kita, dan juga turut ditimbang adalah buku catatan kita. Wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan wa la tabidani. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al khalq wa khalaqa lahuma ahlan. Wa man syaa minhum ila al jannati fadlan minhu wa man syaa minhum ila an nari adlan minhu wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lahu. Syurga dan neraka, kita beriman bahawa syurga dan neraka keduanya adalah makhluk yang dijadikan.
yang telah dijadikan, telah pun ada pada hari ini. Pada ketika telah pun ada. Dalilnya apa? Dalilnya disebut oleh Allah dalam Quran dan juga Nabi Muhammad SAW masuki syurga semasa Isra' dan juga Mi'raj. Dan dalam hadis menceritakan bahawa di Al-Quran yang Allah Ta'ala menyebutkan ahli syurga masuki syurga sebaik saja mereka gugur syahid, ahli mati syahid, masuki syurga dan berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang berterbangan dalam syurga. Ini menunjukkan bahawa syurga sudah pun sedia dijadikan, telah pun ada pada ketika ini. Keduanya tidak akan musnah selama-lamanya dan tidak akan hancur. Semua makhluk ada permulaan, tapi ada makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kemusnahan, walaupun kebanyakan makhluk yang ditakdirkan Allah dengan permulaan dan kemusnahan, kebinasaan. Tapi ada makhluk-makhluk yang ada permulaan kerana mereka makhluk dijadikan, tapi ditakdirkan Allah untuk kekal selama-lamanya tanpa musnah. Di antaranya ialah arash, di antaranya syurga, neraka, di antaranya ruh, dan di antaranya ada 8 semua berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Suyuti rahimahullah. Syurga, neraka, ruh, dan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga ada 8 semua, boleh dirujuklah nanti dalam apa pernah disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya. Sesungguhnya Allah menjadikan syurga dan neraka sebelum dia menjadikan makhluk-makhluknya. Dan dia menjadikan untuk keduanya penghuni. Ada penghuni syurga dan penghuni neraka. Maka siapa yang dikehendaki Allah dari kalangan makhluknya untuk ke syurga, itu adalah kurniaan darinya. Siapa yang dikehendaki Allah dari kalangan makhluknya untuk ke neraka, itu adalah keadilan darinya. Semua mereka beramal mengikut. Jadi, kita dapat faham dari permatan ini dan menepati sebagaimana yang disebut oleh Nabi hadis. Bahwasanya kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Tidak ada siapa pun, kata Nabi SAW, yang akan masuki syurga dengan amalan dia. Yang maknanya amalan kita ni tidak cukup. Tidak layak untuk menempatkan kita dalam syurga. Sebaliknya, akan masuki syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La yunji ahadukum amaluh. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyebutkan tidak ada siapa pun amalannya menyelamatkan dia. Yang makna semata-mata amalan dia, itulah menyelamatkan dia, tidak. Dan tidak. Lalu para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, termasuk kamu juga ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, wala ana, termasuk aku juga. Illa an yataghammadani Allahu minhu birrahmah. Yang melainkan Allah telah meliputi daku dengan rahmat. Rawahu al-Imam Ahmad. Jadi kita akan masuk syurga, kita akan selamat dengan kurniaan Allah. Habis amalan itu untuk apa? Amalan itu adalah kunci. Kunci untuk kita mendapat rahmat dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah di kalangan makhluk yang untuk ke neraka, maka itulah keadilan daripada Allah. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Maka bila seorang itu ditakdirkan Allah neraka, maka bermakna kerana Allah mengadilinya. Allah mengadilinya sesuai dengan apa yang dia i'tiqadkan dan apa yang dia lakukan di atas muka dunia ini. Jadi kesimpulannya, af'alullah, perbuatan Allah, berlega di antara al-fadlu wal-adlu. Kurniaan dan juga keadilan. Semua mereka beramal mengikut ruang yang ditentukan untuknya dan berjalan menuju tujuan ia dijadikan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap
daripada kamu dimudahkan Allah untuk mencapai tujuan dia dijadikan. Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan dan kejahatan telah ditakdirkan, yang ditentukan ke atas sekalian hamba. Dengan makna segala yang berlaku di alam ini, sama ada baik atau buruk, sama ada dipanggil iman ataupun kufur, hidayah atau kesesatan, semuanya adalah berlaku, sudah berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan juga berlaku dengan iradah dan ketentuan daripada Allah. Dan juga pelaksanaannya adalah dengan qudrah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita perlu faham bahwasanya tidak semua yang ditentukan di Allah itu bermakna dia redha. Redha lain dan ketentuan iradah dan lain pula. Jadi sebab itu Allah hanya meredai perkara yang salih. Tapi berlakunya yang tidak salih di atas muka dunia ni, sekalipun dia tidak redha, berlakunya itu juga dengan kehendak dia, dengan keizinan dia. Dengan kemudian timbul persoalan, kenapa Allah Ta'ala berkehendak untuk berlakunya perkara kejahatan yang alam ini? Itu dengan hikmah yang hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Dan kenapa dia menjadikan makhluk ini berpasang-pasangan, yang tidak dia jadikan makhluk ini hanya satu, sebagaimana dia sebaliknya dia menjadikan makhluk ini dengan berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina, ada baik, ada buruk, ada iman, ada kufur, ada hidayah, ada kesesatan. Itu semua ketetapan-ketetapan yang berlaku dengan dipanggil kehendak Allah, dan sudah tentu ada hikmah yang tertentu di sebalik segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'lu min nahwi al-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi fahiya mal-fi'l. Wa ma istita'atu min jihati as-sihhati wal-wus'i wat-tamkini wa salamati al-alat fahiya qabla al-fi'l. Wa biha yata'allaqu al-khitab wa huwa kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan jika dari jenis yang wajib ada bersama perbuatan. Yang tidak boleh berlaku perbuatan tanpa adanya kemampuan. Ia seumpama taufik, iaitu tidak harus bersifat dengannya oleh makhluk. Yakni hanya Allah sahaja mampu memberi kemampuan dengan taufik itu kepada hamba-Nya. Kemampuan jenis ini adalah yang hadir bersama perbuatan. Adapun kemampuan dari segi kesihatan, kesanggupan, kebolehan atau kemampuan dan kesejahteraan anggota, maka kemampuan ini adalah kemampuan yang wujud sebelum perbuatan dan dengannya terikat khitab, yakni pengarahan syarak. Dan sebagaimana firman Allah yang bermaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia membahagikan istita'ah kepada dua jenis. Jadi yang pertama sekali ialah istita'ah yang mendampingi perbuatan, dia panggil al-fi'l. Yang keduanya adalah istita'ah yang mendahului kepada perbuatan. Yang mana terhasilnya perbuatan dengan wujudnya istita'ah tersebut. Jadi sebahagian daripada istita'ah itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah kepada makhluk, kerana dia hanya tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada ingin
memberikannya kepada makhluk ataupun tidak, dia sama dengan taufik. Taufik dipanggil hidayah, sama dengan hidayah. Hidayah ni ada dua jenis. Yang pertama hidayatul bayan, yang keduanya adalah hidayatul taufik. Hidayah kita boleh tafsirkan dengan makna petunjuk, penunjuk arah. Jadi ada yang beri makna penjelasan. Yang itu mampu dilakukan oleh seorang Nabi atau pendakwah. Allah Ta'ala telah pun sedia memberikan kemampuan itu. Kemampuan kepada para rasul, para pendakwah untuk menyampaikan dakwah. Iaitu kemampuan dari segi percakapan dan kaki melangkah untuk menuju pada mad'u dan juga keinginan dan sebagainya dan untuk menyampaikan dakwah. Maka berlakulah kita sebut sebagai orang kata apa, pengajaran, dan berlakulah apa yang kita sebut sebagai penyampaian dakwah dan sebagainya. Itu berada dalam daerah istita'atul makhluk. Tapi ada di sana dipanggil hidayah taufik. Hidayah dalam makna memberi kesedaran atau memberi mencetuskan orang kata apa, membuka hati itu sendiri untuk makhluk melihat kebenaran dan seluruhnya akur dengan kebenaran. Itu istita'ah itu yang dimakan taufik, tidak diberi ke Allah kepada makhluk. Dan itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang tidak memberi, sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak dapat memberi hidayah, yang tidak dapat menunjuki hati, yang tidak dapat memberi taufik kepada orang yang kau sukai, orang yang kau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah, yang memberi taufik kepada hati siapa yang dia kehendaki. Jadi begitulah kemampuan dia panggil. Ada kemampuan yang mana tidak tertakluk dengan keinginan manusia. Dan ada kemampuan yang Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikannya kepada manusia, di mana manusia itu dapat bertindak berdasarkan kepada sisi kurniaan Allah Ta'ala tersebut. Dan itulah yang dimaksudkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wus'aha, kesanggupannya. Iaitu pada sisi kesanggupan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka itulah yang menjadi taklif syarak ke atasnya. Di luar daripada kesanggupan tersebut, Allah tidak akan membebani hamba melebihi daripadanya. Wa fa'alul ibadi khalqullahi wa kasbun minal ibad. Segala perbuatan hamba adalah ciptaan Allah dan usaha daripada hamba. Usaha daripada hamba. Jadi manusia bukan mencipta perbuatan dia, sebaliknya dia hanya mengusahakan saja. Iaitu menggunakan saja, manfaatkan saja ciptaan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ini berbeza dengan yang i'tiqad Mu'tazilah yang menyatakan bahawa manusia sendiri yang mencipta perbuatan dia. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan tangan, kemudian perbuatan yang lahir dari tangan itu adalah ciptaan tangan itu sendiri, ciptaan manusia itu sendiri. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, perbuatan itu sendiri adalah ciptaan Allah. Perbuatan itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang datang daripada kita itu adalah al-kasbu. Bahasa yang digunakan ini adalah kasbu minal ibad. Usaha dia panggil. Kasbu, usaha adalah daripada hamba. Jadi kita hanya memanfaatkan saja apa yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang kita ciptakan sebenarnya. Wal mu'allifu walam yukallifhumullahu illa ma yutiqun
wa la yutiquna illa ma kallafahum wa tafsiru la haula wa la quwwata illa billah. Naqulu la hilata li ahadin wal harakata li ahadin wa la tahawula li ahadin an ma'siyatillah illa bi ma'unatillah wa la quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah wa sabati 'alaiha illa bi taufiqillah ta'ala. Allah tidak membani hamba-hambanya melainkan kadar yang mereka mampu. Merujuk pada ayat tadilah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka tidak akan mampu melainkan dengan kadar yang dibebani Allah kepada mereka. Itulah tafsiran kepada ungkapan la haula wa la quwwata illa billah. Tiada perubahan dari satu keadaan ke satu keadaan dan tiada kekuatan atau daya untuk melakukannya melainkan dengan bantuan daripada Allah. La haula wa la quwwata illa, tiada hilah dan tiada perancangan untuk manusia bertindak mengubah nasib mereka, mengubah keadaan mereka sama ada daripada keadaan baik kepada buruk, keadaan buruk kepada jahat, daripada iman kepada kufur, dan kepada kufur kepada iman. Ada orang yang berusaha untuk mengubah manusia daripada jahat pada baik, iaitu para nabi, para awliya salihin, daripada iman pada kufur, daripada kufur pada iman. Dan ada pula orang yang berusaha untuk menyesatkan manusia daripada iman kepada kekufuran, daripada kebaikan berkejahatan, iaitu golongan-golongan yang panggil pendakwah pada kesesatan. Tapi kita yakin bahasanya mereka tidak akan mampu untuk mengadakan perancangan apa saja, melainkan billahi ta'ala dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menegaskan maksudnya, mana maksud la haula wa la quwwata illa billah ialah tiada jalan mengelak bagi siapa pun, tiada pergerakan bagi siapa pun, dan tiada perubahan bagi siapa pun dari maksiatnya kepada Allah melainkan dengan bantuan ataupun pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dan tidak ada kekuatan untuk siapa pun untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan untuk tetap di atasnya, untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah melainkan dengan taufik daripada Allah. Jadi kita dapat faham di sini bahawasanya segala perjalanan hidup kita manusia ini berlega di antara ma'unatillah dan juga taufik daripada Allah. Kalau manusia itu berada dalam situasi maksiat kepada Allah, kekufuran, tidak akan ada sesiapa pun yang boleh mengubahnya kepada iman, kepada ketaatan, melainkan dengan bantuan daripada Allah. Dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang nak melakukan ketaatan kepada Allah, ataupun sekarang dia sudah berada di atas ketaatan kepada Allah, untuk istiqamah di atas ketaatan itu, maka hanya akan berlaku dengan taufik daripada Allah. Dan jika Allah menghendaki untuk terus memberi semangat pada hatinya, kesedaran pada hatinya, yang membuka hatinya untuk terus berada di atas taatilah, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, di antara doa yang banyak, yang sering dilafazkan oleh Nabi SAW ialah Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang menguasai, yang berkuasa membolak-balikkan hati-hati, maka tetapkanlah hati kami ini atau hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. Jangan kau ubah hatiku ini yang cenderung kepada dosa, kekufuran dan maksiat setelah engkau berikan hidayah, petunjuk kepadanya untuk berada di atas iman dan juga ketaatan kepadamu. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Ghalabat masyiatuhul masyiati kullaha wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Yaf'alu ma yasha'u wa ghairu zalimin abadan. Taqaddasa an kulli su'in wa haynin. Wa tanazzaha an kulli aibin wa shainin.
la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Segala sesuatu berlaku dengan kehendak Allah. Ilmunya, keputusannya, dan ketetapannya. Kehendaknya mengatasi segala kehendak yang lain dan keputusannya mengatasi segala helah untuk manusia mengelak. Bila Allah Ta'ala memutuskan sesuatu, tidak ada sebarang helah yang dapat lakukan oleh manusia untuk mengelak daripada ketetapan dan keputusan Allah itu. Dia melakukan apa yang dikehendakinya dalam keadaan dia tidak menzalimi selama-lamanya. Sebagaimana kita tegaskan atau ditegaskan oleh pengarang sebelum ini, bahwasanya perbuatan Allah Ta'ala itu berlega di antara fadlu wa adlu. Al-fadlu wal adlu. Allah tidak menzalimi hamba yang selama-lamanya. Jadi apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu untuk menjadi sesat, maka itu adalah keadilan Allah. Mungkin kerana dia sendiri yang memilih kesesatan, ingin memilih kesesatan. Dia suci dari segala keburukan dan kemusnahan dan bebas dari segala kecacatan dan kejelekan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Jadi Allah Ta'ala bebas untuk melakukan apa saja mengikut kehendak dan juga keinginannya. Sebaliknya mereka yang makhluk yang akan ditanya di akhirat, akan disoalkan dari segala perbuatan yang mereka yang terbit daripada kehendak dia. Yang maksud ayat 23 dari surah Al-Anbiya. Wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Pada doa-doa dari orang-orang hidup dan sedekah-sedekah mereka adalah memberi manfaat untuk orang yang telah mati. Ini keyakinan Imam Abu Ja'far Al-Tahawi bahwasanya ada amalan-amalan daripada orang hidup yang akan memberi manfaat kepada orang yang telah mati. Dan ini juga menjadi ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Menjadi ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang dapat dilakukan oleh orang-orang hidup untuk membantu orang-orang yang telah mati. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, kita berhenti di sini dan insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah dalam pembacaan matan kita pada hari-hari yang berikut yang kita akan maklumkanlah insya-Allah. Mudah-mudahan beri manfaat dan tuan-tuan sekalian kepada kita bersama dan mengukuhkan akidah kita, memberi kefahaman, membetulkan kesilapan-kesilapan kita dalam akidah insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya-Allah jumpa lagi. Ya.